Bismillahirrahmanirrahim. Syrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Okey, matematik yang ni ialah second class saya. Yang first class ialah saya sudah buat dengan Tama. Tapi hari ni Tama tak masuk lagi, tak tahu kenapa. So, ini kelas yang kedua, ubahan. So, matematik tingkatan 5. Okay, next. Kita pergi ubahan langsung. So, ubah ni ialah dia berkadaran. Bukan macam mana? Dia berubahlah, ubah daripada perkataan varies. Okay, variation. So, ini nama saya. Okay, so next. Dia ada 3. Ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan gabung. Okay. Langsung apa, songsang apa, gabung apa. Next. Alright. Apakah maksud ubahan langsung? Okey. Maksud ubah, dia ubah. Kita berubah daripada form 4 pergi form 5. So, berkadaran dengan masa jugalah. Masa tahun 2020, kamu di form 4. 2021 di form 5. So, nanti dah nak ambil SPM, kita tak tahu macam mana conditionnya sekarang. Okey. So, apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, nak ambil 10. Okey. Dia pemboleh ubah Y, dia bertambah, pemboleh ubah X juga bertambah. Okey. Kalau pemboleh ubah Y, dia berkurang, maka pemboleh ubah X juga berkurang. Okey. Maknanya dia ikut Y ni. So, dia berubah bersama-sama. Okay, next. Ini bermakna Y berubah secara langsung dengan X. Okay, last class hari Rabu, kita saya dah cakap yang ada berubah secara langsung ni, kita kena guna berubah saja mesti ada simbol. Ikut saja daripada kiri ke kanan. Okay, and then tengah-tengah ni ubah dia simbol macam ni. Saya tak tahu nak panggil apa. Ni berubah lah, tapi saya suka letak simbol Sushi King. Okay. So, daripada Sushi King nanti kita akan tengok tukar kepada persamaan. Okay, kalau saya cakap laju sangat, beritahu Okay. Okay, sebab you all dah tengok dah buku teks. Buku teks tu sangat sangat banyak lah. So, saya cuba untuk ringkaskan. Kita contohnya sehari-hari. Kalau jarak perjalanan bas bertambah, harga tiket. You all tak naik bas kan? Naik bas tak? Naik. Naik bas. Duduk dekat mana? Aiman duduk kat mana? Taman Permai Impian. Taman Permai Impian. Taman Permai. Okey. Berapa harga tiket bas daripada ACS? ACS pergi ke Taman Permai. Berapa 7 sikit sen. 7 sen. Oh, dekat je lah. Okay, Dekat. Taman Permai. So, maknanya daripada ACS naik terminal pergi Taman Permai, harga dia ialah 70 sen. Okay, katalah kalau ACS nak pergi ke KL. So, harga dia tak boleh 70 sen. So, dia bertambah. So, kita kena tengok jarak ACS ke Taman Permai berapa kilometer. Katalah 2 kilometer. So, setiap 2 kilometer, 70 sen. So, pergi kat KL. KL ialah 20 kilometer. Ya ke? Macam tak je. Sini nilai ni macam salah. Sekejap, KL tu nak kata 100 sampai ke tak 100? Katalah nilai lah nilai. Contohnya contoh. Sebab saya tak tengok Google Map. So katalah ACS pergi ke nilai 10 kilometer. Ya ke 10 kilometer? Contoh So harga tiket bas tu adalah berapa? So macam mana nak kira macam ni? So kalau tak saya buat macam ni. Kita nak kira ni, kita tengok dia punya harga dengan jarak. So letaklah dekat sini harga
Lepas tu dengan jarak. Okey. So bila harga dengan jarak, ini ialah, mana saya nak letak ni? Jarak ni kilometer kan? Ini ialah RM. Betul? Okey. So jarak dia daripada Taman Permai 70 sen, jarak ialah 2 kilometer. Tapi berapa harga kalau jarak dia ialah 10 kilometer? Okey, senang saja. You tengok dia punya tanda soal, terus ambil siap-siap yang sama. Sama level dulu. Ambil yang 10. Okey. So, bila dah ambil yang 10, awak bahagi. Bahagi ni bahagi 2 siap-siap. And then pergi ke sebelah sini, you darab. Darab 0.7. Sebab ini Taman Permai dengan ACS 2 kilo. Dia bukannya 1 kilometer. Contohnya kalau satu buku 10 sen, dua buku 20 sen. So macam mana? Sebab 2 darab 10. Tapi ini sebab Taman Permai dia 2 kilometer tau. Jadi kita kena bahagi dulu dengan orang ni. Okey. So 10 bahagi 2 dapat 5. 5 darab 7 kita dapat RM RM3.50. Nah, itu maknanya dia berubah. Semakin dekat harga tambang bas, tiket bas murah, jauh you akan dapat mahal. Okay, next. Okay, then bayaran penghantaran makanan Grab food. Okay, ni kalau bayaran dia berkurang apabila jarak berkurang. Okay, katalah daripada ACS, kalau orang Grab food ke Food Panda ke, kalau ACS pergi dekat ANW. ANW nak hantar sini, okay, murah sebab dia dekat. Kalau Senawang pergi ACS dah jauh. So means dia bertambah lah. Okay, so ini berkadar terus. Dikadaran. Okay, next. Okay, ni situasi membeli marshmallow di Giant. Ni macam mengganggu je. Sekejap. Saya punya. Okay. Okay, situasi membeli marshmallow di Giant. Sekarang ni 100 gram marshmallow berharga RM3. Okey, Aminah dia beli 200 gram. Okey, so sekarang cuba buat. Macam mana nak buat? 200 gram ni dia banyak ke sikit? So, macam mana kita nak buat? Bayar. So, kita bayar kan? So, kita bayar sebelah kanan lah harga ni. Okay, saya letak ni contoh. Harga ini jisim. Jisim tu ialah, awak belajar sains, dia bukan berat. Berat ialah kita campur dengan gravity 10 Newton. Tapi jisim ni benda tu saja. Macam kalau ni, ini saja. Dia tak, kalau gravity dia ke bawah. Berat lain. Okay, jisim ni ialah macam berat lah. So, jisim ni ialah 100 gram. Okay, harga dia ialah RM3. So, kalau you beli, Aminah beli 200. So, agak-agaknya harga dia tambah ke kurang? Tambah. Very good. So, macam mana nak buat, macam mana nak buat dia punya matematik ni? Apa tadi saya ajar? Ni tanda soal. Okay, macam mana? Mula-mula kita letak berapa? Ni, berapa? Harga. Harga. Belum. Ah. Belum harga lagi. Belum Belum. Okay, bila tanda soal, awak patah balik kat sini. Okay, patah balik. Ambil berapa? 200. Okay, ambil 200 dulu. So, bila dah ambil 200, ini naik atas pula. Bahagi. So, bahagi ni kita pakai over je. Ni boleh pakai kalkulator. Ada kalkulator tak masing-masing? Okay, ambil kalkulator. Okay. Ada. Patah balik ialah times RM3. Okay, sekarang pakai kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Okay, pakai kalkulator. Awak tekan 200. Okay, lepas tu tak payah tekan bahagi tau. Tekan ABC. Nampak tak ABC kat sini? Nampak. Okay, ABC terus tekan. Bahagi dengan 100.
Lepas tu dia letak je darab. Darab RM3. Darab 3. Macam ni je. Okay. Dan tekan sama dengan saya dapat berapa ringgit. So saya dapat RM RM6. So kita perlu membayar Aminah ni, dia dah beli marshmallow. So bila bertambah harga, dia kena bayar lebih. Katalah hari tu dia nak beli sikit je. So ini 50 gram, dia kurang daripada 100. Okay, so kita ikut juga yang sama. Cara dia sama je, jisim. Lepas tu harga. Apa yang dia bagi penuh? Yang ni kan bagi penuh kan. So 100, harga dia RM3. Kalau 50, harga dia berapa? Okey, ni berapa? Macam mana nak buat ni dulu? Kena tulis dulu. Baru you boleh calculator. Berapa? Nak letak apa ni dulu? Tanda soal. Letak 3. Haiya, bukanlah. Letak berapa? Ni. Yang 200 gram. pertama. 200 Kan? gram. Ini 200 gram. Ini dia nak berapa? Dia nak 50 sekarang. 50 gram. Okey, 50. So dia nak ambil 50. Lepas tu? Darab. Darab berapa? Sebelum darab ialah bahagi. Ni bahagi dulu. Bagi Bahagi 100. dulu. Yes, bagi 100 dulu. Bagi harga dia dulu. Awak tulis kolom ni jisim betul 50. Bahagi dulu dengan 100. And then you darab 3. Lepas tu tekanlah calculator. Yang ni penting. Ini kena buat dulu. Berapa harga dia? Sekejap juga. Kalau ada siapa nak masuk tu beritahu saya tahu. Saya tak nampak. Saya nampak skrin je. Saya dah tak nampak Google Meet. RM50. Very good. Tu. So matematik ni bukan setakat nak pakai kalkulator je cepat-cepat. Tapi kena fikir dulu apa yang nak buat. Sekejap saya nak tukar yang ni. Okay. Dah. Okay, boleh pergi ke muka surat seterusnya. Okay, ni contohlah. Contoh. Okay, so next. Okay, so ini adalah graf ubahan langsung. Okay, nampak tak color dah lain? Apa maksud color merah? Apa maksud color purple? Apa maksud color hijau? Okay, apakah nama garis yang merah? Sebab tu saya pakai color. Yang merah ni apa? Apa garis dia? Garis lurus. Garis lurus. Tapi dia ada nama. Ini semua tiga-tiga pun garis lurus. Menegak. Very good. Menegak apa? Pak C apa? Bagus. Pak C apa? Pak C Y. Very good. Pak C Y. Ni yang penting. Okay. So, yang baring ni, garisan melintang ni, mesti nama dia ialah X. Yes. So, ini adalah mana saya punya tak keluar. Sekejap degil. Okay, so ini adalah ubahan langsung. Okay. Yang penting, ubahan langsung ni mesti potong dekat garisan. Okay, persilangan. The intersection between two axes is 0. So means y pun x pun 0, y pun 0. Ini syarat pertama untuk ubahan langsung. Okay, maksudnya ialah, so macam tadi tu, kita nak ambil harga kan. Okay, so harga
dekat sini. Contohnya harga dekat sini, harga tiket tadi. Harga tiket RM. Lepas tu sini ialah jarak rumah lah. Jarak. So tadi antara ACS titik kosong pergi ke Taman Permai ialah 2 kilometer. So ni jarak di dalam kilometer lah. Okay. 2 kilometer, harga dia ialah 70 sen. Okay, selepas itu bila bertambah, dia jauh sikit lah ni. Ni 2, 4, 6, patutnya ke depan lagi. Bila dia 10 kilometer, harga tiket pun menjadi RM3.50. So, itu baru ubahan langsung. Okay. So, maka therefore Y berubah secara langsung dengan X. Okay, sampai sini okey tak? Faham tak? So, apa yang sama? Bila dia macam ni, mesti ada satu benda yang sama. Jadi, yang sama dia ialah pemalar. Pemalar ialah K. Cik warna hijau je kan, tapi saya nak tukar color pun macam mengambil masa. K ni ialah sama. K ni ialah pemalar ataupun constant ataupun nilai dia tetap. Ataupun, banyak betul ataupun kau. So nilai dia sama. Maknanya nilai. Nilai bermaksud. Nilai bermaksud nombor. So dia share nombor yang sama. Okay, macam mana kita nak cari? Okay, lepas ni kita akan tengok di slide seterusnya. Okay, next. Alright, dia sama lah ni taksi. Kadar tambang taksi. Okay, ni aktiviti minda 2 dekat buku teks. So kita buat dengan cepat. Okay, kita ambil ni lah, dia dah bagi ni kan. Dia kata misalnya ni dah tak tertengok kat internet. Jadi kita ambil saja nilai ni, RM1.20. RM1.20 per kilometer. Maknanya berapa kilometer RM1.20? Setiap berapa? Setiap berapa kilometer harga dia ialah RM RM1.20. Macam ni. Berapa kilometer agak-agaknya? 2. 4. 6. 8. Berapa kilometer? Jawabnya, okey. Naik motor kan? Naik motor tak? Okey. Naik motor 120 kilometer per jam. So yang you duk pulas apa tu nama dia tu? Throttle tu. So bila you naik motor, kelajuan dia ni dekat meter. Ya Allah, where's my? Okay. So ini bermaksud 120 kilometer bersamaan dengan 1 jam. Per kilometer ni ialah 120 kilometer bahagi 1 jam. Dia tak boleh bagi kosong sebab kalau 120 bahagi kosong ialah tak boleh. So adalah tak boleh. Adalah maths error. Kalau tak percaya boleh bahagi dengan kosong. Memang tak boleh. So setiap 1 jam tu bermakna 60 minit. So nanti senang-senang je daripada KL Seremban dapat 1 jam, maknanya bila you ulas motor tu 120 je daripada awal sampai habis. Itu maksud dia. So kalau kat sini kadar tambang taksi ni maknanya dia ialah setiap 1 kilometer. So sekarang ni start dengan 2 kilometer. So berapa tambang dia? RM berapa? Kalau 1 kilometer RM1.20. Kalau 2? 1 kilometer sama dengan RM1.20. Kalau 2 kilometer sama dengan berapa? Macam mana nak buat? 2 bahagi 1 darab 120. So maknanya 2 bahagi 1 darab RM1.20. So sama je lah sebab ni 1 kan.
So nanti 4 darab RM1 6 darab RM1 sebab dia ialah 1. So 2 bahagi 1 ialah 2. So darab dengan RM1. So kita dapat RM2.40. Okay, next. Darab 4 berapa? Pegang kalkulator. Berapa dapat? Aiman tidur ke apa? Darab 4. Ni tekan darab je. So RM4.80. Okay, macam ni 6 darab RM1.20 sama dengan berapa? Okay. Cepat buat. Bagi tahu saya jawapan dia please. Saya buatkan yang jalan kerja ni. RM6 darab RM1.20. RM7.20. Very good. Next. 8 darab RM1.20. RM9.60. RM6. RM9. Oh. RM9. 10 darab RM1.20. 10. Sekejap. RM12. Yeah. RM12. Ya, dengar. Tak payah jerit. Ya kan tak dengar. Okay. Y bahagi X berapa? Y ni. Y kat mana Y? Okay, so ini kita dah start nak bahagi. Y siapa? X siapa? So kita ikut Y ialah harga bahagi dengan X ialah kilometer. So yang ni berapa? RM2.40 kita bahagi dengan berapa? Bagi berapa ni? Tengok kat skrin je. Bagi berapa? Kau ni. 1 kilometer. Tak. Tengok. Okay, very good. You confused kan? So kalau kat sini. 120. Apalah 120 pula? Sekejap. Okay, sorry. Tak apa. Bagi apa? Ni, tengok setiap apa? Tak apa. Setiap lajur. Lajur bukan nombor. Yelah dia nombor tapi dia tengok setiap kolom. Kolom dalam bahasa ni ke tepi ni ialah baris. So ke bawah dia ialah lajur. Tahu tak lajur? LAJUR ataupun kolom. Okay. So bila you tengok lajur atau kolom tu, apa yang nampak? Okay, apa nampak? So nak bagi dengan siapa? Orang ni ialah Y. So atas dia ialah 2. Tu je. Okay, bagi jawapan. Sementara saya tulis ni. Cepat Aiman. RM1.20. 1.20. Oh, okay lagi. Lepas tu? RM4.8. Bagi 4. Sorry. Cikgu kau ni minta maaf ya. Sekejap. So sekarang ni eraser. Sebab kenapa dia salah bukan 2? Sebab itu ialah orang lain punya rumah. Okay, rumah dia siapa? 4 ni. So means bahagi 4. Okay, bahagi. RM1.10. Okay, lagi. Next. Ni. Salah. Berapa? Tekan kalkulator. Tak. Dia tulis kat sini RM1. 1.23333. Banyak 3. Salah lah. Salah tekan tu. Letak on balik. Lepas tu tekan RM7.20. Bahagi 6. RM7.20.
7.2 bahagi dengan 6. Berapa dapat? Bahagilah. Bahagi ataupun RM1. over. RM1.20. Lagi. Next. Dia juga tak nampak. Walah siannya. Belilah kalkulator baru orang nak exam ni ha. RM1 lah ni. Ni pun RM12 bahagi 10, RM1.20. Okey. Semua Memang sama semua sama lah. Kenapa dia sama? Itu yang kita nak tengok. Kenapa dia sama? Jadi, kesimpulan kenapa dia sama? Sebab dia berkadaran. Maknanya, dia kadar tu bila-bila masa pun katalah harga kalkulator ni RM10. Contohnya. So, bila-bila masa satu brand Gaintech ni RM10. So, kalau saya beli banyak, 2, so RM20. So, kalau saya beli 3, RM30. Jadi, dia adalah yang sama. So, kat sini bermakna apa yang sama ialah Y over X. Inilah nama dia pemalar. Ini yang dia kata pemalar tu nilai sama lah, nilai tetap lah, apa lagi constant lah, nilai dia boleh kira lah. So mana dia punya kiraan dia. So nilai dia RM1.20 lah. So inilah namanya pemalar. Maknanya nombor. Boleh tak? Boleh lah sebab 1.20 ni ialah nombor. Cuma bentuk dia perpuluhan. Okey, faham tak? Faham tak perubahan langsung? Okey. Kalau tak faham pun nanti boleh ulang balik rakaman. Rakaman. Okey, so inilah dia hasil dia. So ini adalah dia punya syarat-syarat. YX pemalar. Maksudnya ialah nombor. Nombor yang sama. Saya bagi yang senang je lah pemalar. Tapi awak kena tahu juga dia punya terma tu. Kadang-kadang saya cakap segi 4, awak fikir bulatan. Tu so tak sama. So pemalar ni ialah nombor yang sama. Kemudian graf Y melawan X, satu garis lurus melalui asalan. Asalan dia ialah O, origin, iaitu 0, 0. Nama dia ialah asalan. So apa-apa pun kalau tiba-tiba macam apa tu? Asalan ialah 0, 0. Itu saja. So bila koordinat ni ialah bila X depan Y belakang. Okay, next. Yang ketiga yang penting, dia berubah secara langsung dengan X. Bila dia bertambah, dia bertambah lah. So bila dia kurang, dia kurang. So maknanya kalau yang berkurang tu bermaksud kalau daripada sini, dia macam marshmallow tadi kan. So harga dia kata kalau 200, apa tadi RM3 ke marshmallow tu, ingat tak? Marshmallow tu harga berapa? Dia beli berapa mula 100 gram. 100 gram RM3 RM3. RM3. RM3.60. Ya, yelah cikgu tulis cikgu kat tadi. So maknanya macam RM3.60. Saya ikut je. So kalau 200 gram harga dia RM3.50 tak berapa entahlah. Tapi dia bila dia berkurang maknanya dia pergi ke sini lah. Okay, faham? So dia jadi 100 gram. So dia boleh bertambah, boleh berkurang. Okay. Janji nilai K dia ialah sama. K tu apa? Y over X untuk perubahan langsung. Okay dah, next. Kan tak habis pula kelas. Okay, aktiviti minda 3. Okay, ni banyak sangat kan. So nanti awak mesti cuba. Saya bagi awak yang senang nanti bila balik, bila dah habis kelas saya akan share. So yang ni buat sendiri. Okay, yang ni saja. Sebab banyak sangat kan. Kita pun bukannya, we don't have every day today.
We don't have all day today. So ini awak buat. So ini saya buat. Oh nak yang mana? Saya ambil 14 lah. 14 je senang je. Saya ambil yang senang lah. 14. Okay, ni saya buat. Okay. So saya buat yang 14. Mula-mula luas bulatan. Okay Luas bulatan Y. Luas bulatan saya fungsikan formula dia ialah pi J kuasa 2. Pi ialah orang ni. Bulatan ni senang je. Bulatan. Kan? Dia bulatan. Bulat. Okay. So, sudut dia 360 darjah. So, bila dia ialah special shape, dia mesti guna 22/7. So, ada dua saja formula. Satu ialah circumference ataupun lilitan, lilitan bulatan. Dia lilit. Awak bayangkan ambil satu tali, awak lilit, semuanya ni akan mendapat panjang. So dia akan mendapat panjang. So dalam cm. Okay. So bulatan ni dia ada pi, dia ada j, dia ada 2. Tu je. Tu yang senang. So formula untuk lilitan bulatan ialah 2 pi j. J itu apa? J itu ialah daripada pusat bulatan sampai satu je. So ini adalah j. Kan senang? So luas bulatan pula. Ni luas bulatan. Maknanya bila awak ada j dengan j, ini cm. Ini jadi cm kuasa 2. Sebab dia j darab j. So saya pakai 14. Okay. Luas bulatan pi ialah 22/7. So saya darab dengan siapa? 14. Ni jejari. Jejari ni j lah ni. Sama dengan j. So j ialah 14 darab 14. So saya tekan kalkulator. 22 ABC 7. So darab dengan 14 darab 14. Macam ni tak? Okay. Saya dapat 616. So letaklah kat sini 6. Salah. 616. Okay, lepas tu kuasa 2 jejari. Kuasa 2 jejari ialah macam mana saya nak letak? Saya bagi nombor lah ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So ini nombor 1 kat sini. Nanti you all senang nak tengok. Okay, kemudian nombor 2 dia kata kuasa 2 jejari je. Kuasa 2 jejari ialah kuasa 2 jejari sama dengan 14. Bukan darab 2 tau. 14 darab 14. Okay. Ada siapa nak masuk tu? Ada siapa nak masuk ke? Ke dah masuk? Ini adalah 196. Sekejap. Hello? Hello? Ya, cikgu. Oh, okay. Ada orang nak datang. Okay. Wah, bagus-bagus. Ada berapa orang? Ada... tadi siapa? Okay. Suganta. Okay, good. Cikgu ada soalan ubahan langsung yang soalan itu. Okay. Okay, saya sambung apa nak buat tadi Okay. Sekejap. Wait. Okay. Okay, kuasa 2 ingat. Dia bukannya darab 2.
Sorry, pad. Okay. So, nombor 3 ialah nombor 3 dah macam ni. Nombor 3 ialah kuasa 3 jejari. So, kuasa 3 jejari apa? Kuasa 3 jejari apa? Kalau saya 14 ni. So, ni 196 saya masuk sini. So, kuasa 3 jejari ialah X kuasa 3. X tu apa? Jejari. Okay, mute dulu. Okay, so ni 14 darab 14 darab 14. Okay, tu masuk kuasa 3. Dia darab diri dia sendiri 3 kali. 1, 2, 3. Okay, mesti ingat dia bukan 14 darab 3. So saya dapat 2744. 44. Yay. Good. Okay dah ni soalan seterusnya. Nombor 4 ni. Okay, nombor 4. Y bahagi over X square berapa? Y kat mana Y? Mana Y? Y yang ni. Okay. So kita ambil 616. X kuasa 2 ambil yang ni. X kuasa 2 kan? Sebab dia kata kuasa 2. So 196. Dia dapat berapa? 616 bahagi 196. Saya dapat 3,142. 28. Okay. So, kemudian 3,1428. Okay. Kemudian yang nombor 5 pula Y over X power of 3. So, ikut you punya laju ni. So, Y tu sama nombor dia 616. Kalau ini yang you all buat 7 nanti, you all tengoklah berapa dia punya you all dapat. X kuasa 3 ialah yang mana X kuasa 3 yang ni. So inilah X kuasa 3. So ambil saja 2744. Berapakah jawapannya? Ya. Yeah. 2744 saya dapat 0.2. Betul tak? Tapi macam salah je. 616Y. Okay, betul. Betul juga. Okay. 0.2245. Okay. Alright. Okay dah. So nanti saya akan bagilah ni dekat you all punya one whole thing. Okay, next. Sebab nanti takut tak habis masa ke you all dah penat? Okay. Jadi, belum lagi Sebab nanti ada kelas BI juga kan. So masuk je. So you all kena duduk rumah, kena belajar. Okay. Lepas tu nanti petang nanti baru boleh main game ke, Mobile Legend ke apalah you all nak main. TikTok ke, IG ke, whatever it is. So hasil daripada modulasi minda 3 didapati bahawa bagi satu ubahan langsung, okay, sama juga. Tak kisahlah walaupun UX kuasa 2 ke, UX kuasa 3 ke, you punya nilai dia sama. So ini kita tak boleh tentukan lagi sebab kita baru buat satu. Kita baru buat satu. So nanti awak buat yang 7 ni, dapat tak sama? Kita tengok dulu apa yang nombor sama. Macam yang ni kan. Macam yang ni, kita semua dapat 1.20. So you all tengok dia punya pattern nombor. Okay. Kira kalau tak sure, kira 2-3 kali. Okay. So ini maksudnya sama saja. Janji mesti melalui titik asalan. Asalan yang kosong-kosong ni. Okay. Bagi satu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Dengan syarat X kuasa N ni, N dia ialah 1. Okay. N dia adalah 1. Kalau N dia ialah kosong, ni Y berubah langsung dengan
X kuasa N. N ni mesti 1. Maknanya yang paling rendah mesti Y berubah secara X. X kuasa 1 X. So lepas tu tak kisahlah Y X kuasa 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke. So janji dia tak boleh kosong. Okay? Okay dah. Okay. Next. Okay. Ini kita tengok dengan melukis graf melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. So, bila dah dapat macam ni, mesti tahu plot. Tahu plot, asas awak tu tadi betul, Y menegak, X melintang. Jadi, ini bermaksud awak tengok je X, Y. So, mean X ialah 0.4, 1.5. Next 0.8, 2.0. Buat yang ni dulu 1.2, cari dulu X dan Y untuk lajur masing-masing. So bila dah buat macam ni, tengok kat sini. Oh, bila titik kosong tak ada. 0.4 di sini. 0.4, 1.5. So letak dia punya titik persilangan. And then buat macam ni lah. Cari. Kemahiran melukis graf pun sangat penting. So cari. So ini kena sama. Lepas 0, 0.2, 0.4, 0.6 etc. sampai 1.2. Kalau nak tahu dia berubah langsung, mesti guna pembaris. Guna pembaris. Jangan freehand. Except for graf kuadratik. You all ingat tak kuadratik yang bentuk smile, bentuk masam, itu kuadratik. Tapi kalau linear ubahan langsung, dia sama juga dengan line pakai pembaris. So adakah ini ubah secara langsung? Tidak, sebab dia tak lalu kosong. So means secara automatik kita tolak. Untuk B, bila you dah plot 28, dia tak start dengan kosong, tapi dia letak start 2, kemudian 3, kemudian 4, 32, kemudian 5, 50. So bila dia buat macam ni, lukis garis dulu, spam, sampai ke bawah expand. So bila dia melalui asalan, ya, dia berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okay, faham? Faham tak? Faham. Okay, so ini apa dia beza dia? Ada orang nak masuk lagi ke? Wait, sebab saya dengar. Oh, cikgu ni muka surat apa? Muka surat entah. Saya ambil dekat you punya buku teks, boleh tengok. You all ada buku teks ke? Tak, cikgu. Dah dapat? Dah dapat buku teks? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi kan? Oh, yang saya bagi tu. Tak apa, you all boleh tengok je nanti. Contoh-contoh dia, tak apa. Boleh belajar lagi. Kat rumah daripada tak ada buat apa tu, you boleh tengok lah. Okay, boleh mute. Alright, so diberi M. Okay, siapa tu boleh mute? Diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan, sekejap saya tak nampak dia punya tu. Punya. Ya Allah ya Tuhanku. Sekejap, wait. Ni kita tadi kat sini. Tinggal lagi sikit je slide. Okay, kalau macam ni nampak tak? Okay. Sebab tadi susah nak draw. Jadi saya plan B. Okay, plan B. So diberi M sama dengan 0.8, N
0.125. So M berubah secara langsung dengan N. Okey, mula-mula mesti letak Sushi King ni. Ikut saja M sebelah kiri, N sebelah kanan. So M berubah secara langsung dengan N. Terus tulis M sama dengan K, N. K ni apa? K ni apa Aiman? Apa itu K? K ialah pemalar. Okey, kemudian masukkan dia. So M dekat sini, M 0.8 masuk kat sini. So sama dengan K darab dengan 0.125. Kemudian nak cari K, okey nanti saya akan ajarlah yang macam ni, takut you all confused. So bila dah dapat nilai K, macam yang RM1.20 tu, ingat tak harga tambang teksi tu? Y berkadar dengan harga tambang teksi mahal sebab jarak dia bertambah. So masukkan balik kat sini. Okey, kalau yang ni M, dia M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. So means kena start dekat sini. Alright, setelah sekali kita akan masukkan balik. Okey, saya tunjuklah yang kat sini. Yang ni homework. Yang ni, ni saya tunjuk. Okay, sebab lagi 8 minit saya ada kelas lepas ni. Okay, so tengok betul-betul A. P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Okay, kalau macam ni tak payah nak takut. Dia P sama dengan berapa Q, itu saja. So P kena sebelah kiri. So tengok soalan. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Mula-mula step pertama ikut saja. P Sushi King, Q kuasa 3. Ubah secara langsung dia dekat atas. Kemudian follow je. Ini mesti tukar. Tukar sama dengan kita nak jadikan dia garis lurus, kita kena ada K Q kuasa 3. Kenapa ada K? Sebab dia ialah nombor. Nak cari nombor tu. Okey, kemudian P ni ialah 32. Sama dengan, ikut je kat sini. Dia bagi P 32. 32 kat sini, masuk. Follow. K tak tahu. Masuk. Q berapa? Q 4. So bila ada 4 kuasa 3, buatlah kurungan. Okey, lepas tu kat sini K ni biar je dekat sini tau. Biar je, jangan pindah-pindah. Nanti negatif, positif, you all semua salah nanti. So K dengan 4. Apa dia punya hubungan dia? What is the relationship? Apa operasi dia ni? Tambah, tolak, bahagi, darab. K dengan 4 kalau ada bracket ni. Darab. Very good. Darab. Pandai. So bila darab, pindah sini dia ialah bahagi. So K biar je kosong kat sini. 32. Terus letak 4 kuasa 3. Okay. Baru tekan kalkulator. Yang ni senang nanti tekan kalkulator. Tekan 32. Tekan ABC. Saya buatlah. Tekan 32. Tekan ABC. ABC tu yang dekat bawah calculate tu. Nak jadikan dia pecahan. Kemudian tekan apa tu kurungan 4. Okey, kuasa 3 shift X. Macam ni shift. Okey. Sama dengan, so saya dapat setengah. Okey. Biarkan macam ni, you takkan dapat markah penuh. Sebab dia suruh masuk balik. Dia suruh masuk balik kat sini. So, P, maka jawapan dia P sama dengan K tu siapa? Kat mana? Sebelah je kan? Setengah Q kuasa 3. Tu je lah jawapan dia. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. So, tengok. Okay, ni